Okey. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Wahai sahabatku berdua, wahai sahabatku berdua, ada dah balik tertekan sana. Okay. Wahai sahabatku berdua, cuba dengar. Wahai sahabatku berdua yang sepenjara, takbir mimpi kamu itu ialah, adapun salah seorang dari kamu, maka ia akan memberi minum arak kepada tuannya. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan dipalang, serta burung pula akan makan dari kepalanya. Telah selesailah dan tetaplah berlakunya perkara yang kamu tanyakan itu. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Dan berkatalah Yusuf kepada orang yang ia percaya akan terselamat di antara mereka berdua, sebutkanlah perihalku kepada tuanmu setelah orang itu dibebaskan dari penjara. Maka ia dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan hal Yusuf kepada tuannya. Dengan sebab itu tinggallah Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Baiklah sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita nak tengok pada hari ini, pada ayat yang ke-41 hingga 42, apakah dia takwil ataupun takbir mimpi oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam, di mana mimpi ni dua orang teman dia masuk dalam penjara, kedua-duanya bekerja sebagai tukang buat air, dia tukang buat makanan kepada Raja Al-Aziz. Maka tuan-tuan dikasih semua, apakah takbir mimpi yang berlaku kepada mereka berdua. Nabi Allah Yusuf alaihi salam dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk mentakbirkan mimpi. Ini kita semua tahu bahawa nak takbir mimpi ni tuan-tuan, dia kena ada ilmu, dia kena ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau daripada orang itu saja, mungkin dia memberi pada sangkaan sahaja. Tapi kalau daripada pentadbir yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberi keyakinan, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Baik tuan-tuan dikasih semua, Nabi Yusuf berkata kepada temannya, dia kata, ya sahibai sijni, itu wahai dua orang kawanku yang masuk dalam penjara. Amma ahadukuma, adapun salah seorang daripada kamu berdua, yakni yang tukar bagi minum air kepada raja, di mana tukar bagi minum air ini dia bermimpi telah melihat dia perah arak, maksudnya dia perah anggur.
perah anggur untuk dijadikan arak, ya. Walakinnahu lam yu'ayyinhu fi khitabihi li'alla yahzan. Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia tak royak tukar bagi minum ataupun tukar bagi makan. Cuma Nabi Yusuf berkata bahawa ada pun salah seorang di antara kamu itu sebenarnya ialah tukar minum tadi. Kenapa Nabi Yusuf tak royak betul? Di sini tak kata mung. Dia tak kata gitu li'alla yahzan, supaya orang yang berada di hadapan dia ni tuan-tuan tidak bersedih. Fayasqi sayyidahu khamran kama kana fi 'adatihi. Adapun seorang di kalangan kamu, dia akan beri minum arak kepada tuan dia seperti mana pada adatnya. Yakni kebiasaannya membagi minum kepada rajamu. Jadi hak ni kamu akan teruskan lagi beri minum kepada raja kamu. Berarti dia adalah akan selamat. Tu. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Jadi Nabi Yusuf kata, ada pun salah seorang di antara kamu, maka dia terus akan beri minum air kepada tuan kamu, yakni Rabbahu di sini maksudnya tuan, bukannya maksud Tuhan, ya. Lam yaqsud rububiyyatal ubudiyah. Bukan dia bermaksud di sini Tuhan kamu beri minum air kepada Tuhan, tidak. Tapi kalimah Rabbahu di sini maksudnya ialah tuan dia. Baik. Kerana dalam pandat apa disebut oleh kitab-kitab lama, dia kata bahawa pemerintah negeri Mesir ini pada zaman Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dia tidak mendakwa diri dia sebagai Tuhan, tidak seperti zaman Firaun di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebab itulah dia kata di sini fayasqi rabbahu, bagi minum kepada tuannya, bukannya tuan-tuan sekalian dia bagi minum kepada raja, kepada Tuhan, bukan. Baik. Jadi dia ni disebutkan bahawa dia terus akan beri minum air kepada raja ni seperti biasa. Ruya anna Yusuf qala lahu, disebutkan riwayat bahawa Nabi Yusuf berkata, ma ahsana ma ra'aita. Alangkah comelnya dia kata, apa yang kamu lihat itu. Amma husnul idabah fahuwa husnu halika. Ada pun memperah anggur yang comel, dia kata, bermakna itulah moleknya keadaan kamu. Ada pun mu tengok dahan anggur itu fasalah satu ayam, maka ia dalam tempoh selama 3 hari. Untuk selesaikan kamu punya masalah kamu ini, dan selepas daripada ni kamu akan kembali untuk melakukan kerja kamu seperti biasa, bahkan lebih baik lagi. Ini berarti tukang beri minum air kepada raja ini akan selamat daripada tomahan yang dikatakan untuk meracun raja. Meracun pembesar negeri Mesir itu. Jadi tuan-tuan semua, salah seorang di antara kedua-duanya ni, maka dia akan terlepas. Siapa dia akan terlepas tuan-tuan semua? Yang buat air kepada raja. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi. Adapun yang satu lagi. Adapun yang satu lagi. Siapa dia satu lagi? Adapun yang satu lagi, iaitu siapa dia satu lagi ni? Tukar beri makan ni pula ada. Al-Khubas alladhi ra'a annahu, bahawa dia melihat dalam mimpi dia, dia pikul roti atas kepala dia dimakan oleh burung. Dimakan oleh burung tadi. Fayasqi wa ammal akharu fayuslabu. Maka ia akan dipalang, salib, ya, akan dipalang. Fayuslabu fatakulu tayru, serta burung pula akan makan dari kepalanya. Wa ammal akhar, ya seorang lagi tukar bagi makan roti tadi, yang dia tengok dia junjung roti, mari burung pula makan semua sekali. Fayuslabu, dia akan dipalang, salib. Yuslabu ni tuan-tuan semua adalah salib, ya. Kemudian dimakan oleh at-tuyur, oleh burung-burung. Burung-burung akan makan dia. Fayuslabu, burung akan makan dia, makan segala. Burung-burung yang ganas-ganas akan makan lah. Kalau kita kat burung leh ke, burung reh ke, burung gapa ke, akan makan dia. Ruwiya anna Yusuf qala lahu, disebutkan riwayat bahawa Nabi Yusuf alaihi salam berkata,
bi'sa ma ra'aita. Dia kata alangkah buruknya apa yang kamu lihat itu. Maknanya urusan kamu ni, kamu tengok mimpi kamu ni mimpi yang buruk, dia kata. Ada pun rantai yang 3 yang kamu lihat itu, maknanya urusan kamu akan diselesaikan dalam masa 3 hari dan kamu akan disalib. Kemudian takulu tayru min ra'sihi, kamu akan disalib. Ini menunjukkan bahawa yang telah berusaha dituduh untuk meracun raja, makanan raja tadi, dan menetapkan tuduhan itu kepada dia adalah tukang buat roti, bukannya tuan-tuan semua tukang buat minuman. Ini disebutkan oleh setengah daripada para alim ulama kita. Jadi tuan-tuan dikasih semua, nak sebutkan di sini bahawa di samping kita melihat orang besar ni dia ada tukang buat air, orang besar ni juga ada tukang buat minuman. Kita kena berwaspada, ya. Kita kena berwaspada. Kita pakai tukang ni tuan-tuan, betul, tapi kita kena berwaspada. Lebih-lebih lagi demo tu tempat orang tumpu. Kalaulah mereka pimpinan ni tempat orang tumpu, tempat orang duk likur, tempat orang duk tengok, masing-masing berusaha untuk mempengaruhi kepimpinan tadi. Bila orang usaha nak mempengaruhi pemimpin ni tuan-tuan semua, bila orang duk berusaha nak apa dia ni, nak mempengaruhi pemimpin ni, macam-macam lah dia buat. Mungkin dia boleh sihir kita, ya. Mungkin dia boleh sihir kita, dia boleh buat khianat kita dan sebagainya. Kalau tuan-tuan kaji secara khalifah-khalifah yang dahulu, kebanyakan daripada mereka, bukan kebanyakan lah, ramai juga di kalangan mereka yang mati kerana apa? Yang mati kerana diracun. Ada letak racun dalam buah, ada letak racun dalam makanan, ada letak racun dalam minuman dan sebagainya. Banyak khalifah kerajaan Bani Umayyah, berapa orang mati kena racun. Sebab tu tuan-tuan semua dak, air yang orang buat kepada kita ni, kalau masyarakat Melayu kita, air hak biasa tidak menjadi masalah. Kalau tengok kepada kepentingan, misalnya orang tu ada kepentingan dengan kita, ingat melek makan minum orang buat kepada kita ni tuan-tuan, ingat melek, ya. Duduk di pejabat, contoh kita orang besar duduk di pejabat, tengok molek nak makan, nak minum, tengok lagu mana. Ya paling selamatnya bawa makanan sendiri, bawa minum sendiri. Biar orang mari hok kedai luar ke ataupun orang tina dia mau buat, lain cerita. Kita kena beringat dengan persekitaran. Sebab dituduh di sini untuk bagi makan, bagi minum ni, yang dituduh ialah pemberi minum dan pemberi makan. Adapun pemberi minum, dia dapat dia selamat sebab dia sebenarnya tuan-tuan semua, sebenarnya pemberi minum ni tidak terlibat. Yang terlibatnya tukang buat makanan. Tukang buat khubas ni, tukang buat roti dia, makanan kepada pembesar negeri Mesir. Jadi kita kena beringatlah daripada isteri-isteri semua, pakak-pakak jagalah suami-suami anda yang bekerja dan mempunyai pakak-pakak yang besar dan sebagainya. Beringatlah tuan-tuan semua, bila kena tak apa, ada orang sakit kena santau. Ada seorang sahabat saya kerja kerajaan dulu, ada sedikit jawatan, dia disantau oleh orang. Umur baru awal 50-an disantau, bawa umur, akhirnya mati dengan santau. Dan tuan-tuan semua dia kira peci awal lah, medical board peci awal lah. Kita tak tahu orang nak khianat kita ke gapo, ya. Kita kena beringat balik, ambil pelajaran dari kisah daripada orang besar-besar dahulu kala yang diracun, dikhianati dan sebagainya. Tak kurang juga masyarakat Melayu kita. Cuba tengok dari segi sejarah lah. Bila kita baca sejarah, kita dengar riwayat hidup orang besar-besar yang berjaya ni tuan-tuan, mereka hidup kadang-kadang mereka dikhianati, mereka dizalimi. Tapi silap kita juga ialah kita percaya kepada orang lain. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bila dia naik menjadi khalifah, maka dia suruh buat semua pekerja yang ada dalam rumah dia kecuali seorang dua. Tapi akhirnya tuan-tuan semua, di akhir hayat dia juga diracun pada usia yang begitu muda, 36 tahun. Makna kita kena beringatlah dengan tukar bagi makan dan tukar bagi minum. Kita pergi rumah orang, tengok molek nak makan, nak minum orang ni pun tuan-tuan, lihatlah dengan sebaik-baiknya, ya. Baik.
Jadi kawan-kawan dikasih semua, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik fa ansahu asyaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf berkata, dikata kepada orang yang lepas tadi, dan berkatalah Yusuf kepada orang yang ia percaya akan terselamat di antara mereka berdua. Nabi Yusuf rayak kepada orang yang selamat di antara dua orang. Siapa dia? Khubas, tukar roti ni selamat tak? Apa ni? Tukar bagi minum air tadi selamat. Sebutkanlah perihalku kepada tuanmu. Mu kalau mu tubik luar, mu sebutlah kata bahawa aku ni duduk dalam penjara. Nabi Yusuf kata seolah-olahnya uzkur qissati inda sayyidika. Sebutlah kisahku ini di sisi tuan kamu, raja kamu yang kamu bagi minum tadi. Mudah-mudahan dia mengeluarkan aku daripada penjara selepas dia tahu bahawa aku tidak bersalah. Ini kata satu ikhtiar dari Nabi Yusuf al-akhdhu bil asbab, untuk mengambil sebab-sebab yang tertentu dari segi adat untuk selamat daripada sesuatu perkara. Tapi tuan-tuan semua, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala, syaitan telah mengganggu dan melupakan orang yang selamat tadi untuk menyebut kisah Nabi Yusuf kepada raja dia. Nyuak tubik-tubik sengoti-ngoti, tak sebut perihal Nabi Yusuf kepada raja tadi. Baik. Lupa ni tuan-tuan di antara usaha dan tipu hela syaitan untuk buat khianat pada kita semua. Sebab itulah satu orang ternama di Kelantan ni, dia kata, kamu ustaz, amba tak tinggal semaya sunat duha minimal 2 rakaat sehari. Sesibuk mana pun alik pagi kita buat duha. Amba tanya, pasal apa tak tinggal duha? Dia kata, banyak benda yang kita lupa, kita akan ingat kembali. Bila kita semaya duha, ustaz dia kata, dia boleh mengingatkan semula segala kerja kita yang kita tertangguh, kita lupa. Kita ingat, hak tu tak jamuh lagi, hak ni tak buat lagi. Alhamdulillah, dia kata, ustaz orang muda, jangan tinggal semaya sunat duha setiap hari 2 rakaat. Mudah-mudahan yang kita lupa, kita tercicik, akan diperingatkan oleh Allah. Syaitan ni pula tuan-tuan semua, dia nak tipu helah. Dia nak tipu helah supaya lupa. Kalau lupa, makin lamalah Nabi Yusuf yang baik itu berada dalam penjara. Li'alla yakhruja Nabiyullah Yusuf minas sijni, supaya Nabi Yusuf tidak keluar daripada penjara. Duduk situlah mu. Kalau tubik dari penjara, dia akan ajak orang lagi kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, lawan bab-bab syirik, lawan pula tuan-tuan semua bab-bab syaitan. Jadi dia melupakan tukar-tukar yang selamat tadi untuk membiarkan Nabi Yusuf duduk dalam penjara semakin lama. Ni kerja syaitan tuan-tuan semua. Kerja syaitan nak suruh manusia ni lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya dari wak jasa kita tuan-tuan, ingatlah bahawa aku tubik ni ke Yusuf. Siapa dia Yusuf ni? Gapo jasa Nabi Yusuf? Pengalaman aku duduk dengan Yusuf lagu mana? Sepatutnya itulah yang disebut oleh tukar minum air kepada raja ni. Sebab dia hari-hari jumpa dengan raja, minum air kepada raja, bla-bla, belakang tegak. Sebutlah kebaikan Yusuf tadi, tapi fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Maka syaitan melupakan akan dia untuk menyebut. Tak sebutlah tuan-tuan semua dah. Akibat tak sebut ni apa dia? Falabitha fis sijni bid'a sinin, maka duduklah Nabi Yusuf itu dalam penjara untuk beberapa lama. Ada satu karya saya baca berkenaan dengan ayat ini. Dia kata Allah Ta'ala menegur Nabi Yusuf alaihi salam di atas permintaan Nabi Yusuf itu. Maknanya, royak kepada tukar minum air ni, royak kepada rajamu akan kebaikanku. Sebab tuan-tuan semua, dia kata Allah Ta'ala menegur kerana Tuhan kata, wahai Yusuf, siapa yang selamatkan kamu daripada
bahaya dalam telaga dulu? Tidakkah aku? Maknanya bergantunglah kamu kepada aku. Nabi Yusuf ni pula bercakap dari sudut kemanusiaan. Maknanya usaha manusia ni royak kepada rajamu bahawa aku sekian, bebaskanlah aku daripada penjara. Tetapi apa yang berlaku ialah fa'ansahu syaitanu zikra rabbih falabitha fis sijni, maka duduklah Nabi Yusuf itu dalam penjara, dilupakan ia, dizalimi ia selama bertahun-tahun. Bid'a sinin artinya dari 3 tahun hingga 9 tahun. Akibat lupa ni sepatah selama 3 tahun hingga 9 tahun duduk situ. Ada ulama kata innahu makatha sab'an. Nabi Yusuf duduk dalam penjara selama 7 tahun. Qala Wahbu ibnu Munabbihin. Kata seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih, makatha Ayub fil bala sab'an. Nabi Ayub duduk dalam keadaan sakit selama 7 tahun. Wa Yusufu fis sijni sab'an. Nabi Yusuf duduk dalam penjara selama 7 tahun. Wa azzaba Bukhtanassaru sab'an. Demikian juga Bukhtanasar diazab selama 7 tahun. Nabi Yusuf dia kata duduk dalam penjara pun sekitar 7 tahun. Wallahu tabaraka wa ta'ala, sebab ini hanya kata-kata yang disebut oleh para alim ulama berdasarkan kajian yang mereka buat. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kata sinta asyrata sanah, 12 tahun. Wa qala ad-Dhahhak 14 sanah, 14 tahun. Wal ra'yul awwalu asah li'annahu dakhilun fi makna al-bid'ah. Maknanya pandangan yang pertama adalah betul, iaitu di antara 3 tahun hingga 9 tahun. Ayat yang kata falabitha fis sijni bid'ah. Kalimah bid'ah dalam bahasa Arab artinya minimal dia 3, paling banyak dia 9. Maka itulah jawapan yang paling betul. Kita semua tahu bahawa kita minta pertolongan dengan manusia pada menolak kezaliman itu diharuskan dalam agama. Tolong kawan. Bila ayat tolong kawan ni bukan berarti kita lupa kepada Allah. Tidak. Allah Ta'ala ni kita minta tolong sama-sama dah. Cuma usaha kita untuk kita ni selamat, kita boleh usaha dengan manusia, tidak menjadi masalah. Contohlah tuan-tuan semua dah, kita minta kerja kepada anak kita. Contohlah kita kata apa dia? Kita kata kita doa sama ke Tuhan pagi petang siang malam biar anak kita boleh kerja. Kita beritahu pada kawan kita, tengoklah kata anak kawan tu, jika layak pertimbangkanlah, kalau tak layak maka tak sah timbang. Makna kata kita mengambil asbab itu tidak menjadi masalah. Baik. Disebutkan riwayat bahawa Jibril datang kepada Nabi Yusuf sewaktu Yusuf dalam penjara. Mu'atiban lahu idhistaghatha bil adamin. Jibril memperli sikit Nabi Yusuf ketika mana dia minta tolong dengan manusia tadi. Faqala lahu, Jibril kata, ya Yusuf, wahai Yusuf, siapakah menyelamatkanmu daripada dibunuh oleh adik-beradikmu? Kata Nabi Yusuf, Allah Ta'ala. Qala faman akhrajaka minal jub. Siapa dia waktu ambilmu daripada telaga? Qala Allah Ta'ala. Kata Nabi Yusuf, Allah Ta'ala. Qala faman asamaka minal fahisha. Siapakah yang menyelamatkanmu daripada terlibat dengan perbuatan keji zina dengan Zulaikha itu? Qala Allah Ta'ala. Yusuf kata Allah Ta'ala. Qala faman sarafa anka kaidan nisa. Siapakah yang menyelamatkan kamu daripada tipu hela orang perempuan itu? Qala Allah Ta'ala. Qala, kata malaikat, fakaifa tarakta rabbak. Bagaimana kamu telah meninggalkan Tuhanmu? Falam tas'alhu, minta-minta dengan dia. Wasiqta bi makhluqin, kamu rasa gagah dengan makhluk. Qala ya Rabbi kalimatun zallat minni. Berkata Nabi Yusuf, wahai Tuhanku, dia kata, itu beberapa patah perkataan yang tergelincir daripada lidahku. As'aluka ya ilaha Ibrahim wa ilaha wa syekh Yaqub alaihi salam an tarhamani. Aku minta kepada Tuhan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan seluruh keluarganya supaya merahmati aku. Faqala lahu Jibril. Jibril berkata,
fa inna uqubataka an talbatha fis sijni bid'a sinin. Hukuman kamu minta dengan manusia itu, hendaklah kamu kekal dalam penjara ni untuk suatu tempoh beberapa tahun. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan kitabnya Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkami Al-Quran. Tak apalah tuan-tuan yang dikasih, semua itu di antara peristiwa yang berlaku, dan Nabi Yusuf AS telah membuktikan bahawa dia ni tuan-tuan telah mentadbirkan mimpi, dan benda ni tuan-tuan semua memang telah berlaku. Ini di antara takwilan mimpi yang dibuat oleh Nabi Allah Yusuf AS berdasarkan kepada ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, kepada Nabi Allah Yusuf. Sebab itulah kita ni tuan-tuan hidup kita setiap hari kena mencari ilmu. Cari ilmu ni kita akan selamat, dunia kita selamat, akhirat pun kita akan selamat. Berpeganglah kepada pedoman ilahi. Nabi kita sebut bahawa inna khairal hadi fa inna asdaqal hadith kitabullah. Ucapan yang paling jujur, paling benar kitabullah. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dah. Jadi sebaik-baik petunjuk ni wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Batulah kita buat gapo-gapo ni, kita ikut pedoman yang dibawa oleh Nabi. Nabi suruh zikir hak ni 100. Nabi suruh selawat sebanyak-banyaknya. Contoh, siapa dia sebut satu hari subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak 100 kali, dia boleh sekian-sekian. Kalau dia sebut kalimah subhanallah 100 kali, boleh sekian-sekian. Kalau dia sebut kalimah ni 3 kali alik pagi subhanallahil azim wa bihamdihi, dia boleh sekian-sekian. Nabi kita bubuh nombor belakang sebut. Ya kita pergi buat sampai 100,000 ni tuan-tuan. Jadi ising sengati. Moga-moga tak ikut hak Nabi. Kita ikut hak Nabi. Nabi ni kan ajaran Nabi, apa ni amalan Nabi boleh diamalkan oleh kita semua tanpa sebarang risiko. Tanpa sebarang risiko. Kita ada royak hak Nabi ni berat. Lepas tu pula hak kita ni ringan. Nak banding apa di antara hak kita dengan hak Nabi? Dan kita umat Nabi, ambillah hak Nabi. Nabi kita ajar semua ni tuan-tuan semua, zikir-zikir dan sebagainya ni untuk kemudahan kita semua, untuk ketenangan hati kita semua. Tidak ada satu pun ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membawa mudarat kepada kita umat manusia. Berzikirlah mengikut yang Nabi kita ajarkan. Nah, contoh bila Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman kepada Allah, sebutlah kamu akan nama Allah Taala itu sebanyak-banyaknya. Kita sebutlah sebanyak-banyaknya. Berapa subhanallah, berapa alhamdulillah, berapa hak ni, sebanyak mana kita duk sebut ni tuan-tuan semua. Insya-Allah tidak akan beri kepanasan. Kita jadi isi pun tidak, gapo pun tidak. Ya jadi kona akosi jadi isi tu bukan kita. Hak je buat tu kona akosi. Je buat tu kona akosi. Ambil hak Nabi kita ajar. Ambil zikir-zikir hak Nabi kita ajar. Itulah yang terbaik ya. Banyak tuan-tuan kitab zikir ni banyak. Kitab-kitab zikir. Orang tabligh ada kitab zikir khas. Zikir khas orang tabligh dikarang oleh Maulana Ilyas tu. Dia mau tengok dalam tu tuan-tuan semua hadis-hadis yang sahih. Puak-puak Maulana di India ni tuan-tuan, mereka ni mengaji hadis. Dia sebut hak ni hadis rawahul Bukhari, hak ni rawahu Muslim, hak ni rawahu. Mereka ni tuan-tuan duk tukar syarah hadis tiap-tiap masa, dia ajar kepada orang berzikir. Hadis ni sikit-sikit. Buka fadilat tabligh tu. Fadilat orang tabligh tu hadis-hadis yang sahih yang mereka gunakan tu tuan-tuan semua, himpunan yang terbaik untuk pedoman kepada kita semua. Gotellah buah sebeh. Insya-Allah tak jadi sing. Setengah orang takut nak gotel sebab dia kata zikir Nabi ni, Nabi beramal banyak tak apa, Nabi sudah gagah, Nabi sudah tamkin, Nabi sudah tu amal zikir yang baik. Zikir hak Nabi kita sebut maksurat tak, benda-benda maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca ayat tu, baca zikir ni, baca hak tu subhanallah berapa, la ilaha illallah berapa. Ini akan menguatkan kita lagi tuan-tuan sekalian, bukan akan menyebab kita ni roboh dan kita ni ranap. Tak tahulah kita pun tak reti. Semakin hari semakin pelik.
Waktu ambil barang pelik-pelik, seorang ustaz tu mengajar, semakin hari semakin pelik, semakin hari semakin pelik. Sampai kau zikir Nabi pun tuan-tuan jadi pelik. Tak boleh. Nabi tak apa, dia gagah dah. Ada sahabat pun gagah. Kita tak ngaji dengan Nabi ni. Tak ngaji dengan Nabi, dia mengaji dengan siapa dia? Ngaji dengan ulama. Ulama tu ambil mana? Mesti ambil daripada hadis Nabi. Lalu ulama yang betul dia ambil daripada hadis Nabi. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila ambil dari hadis Nabi, ya betul lah ulama tu. Kalau ulama tak ambil dari hadis Nabi, dia pula mereka-rekakan zikir. Sebut misalnya ya taif, ya taif, ya taif. Contohnya, berapa sebut taif tu? Kerana taif ni ramai Tok Wali. Contohnya, adakah kita boleh reka? Tak boleh reka. Sebab ada hadis Nabi menyebut bahawa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau kita beramal tak ikut hak Nabi ni kat tuan-tuan semua, ditolaklah. Ambil yang maksud tu belaka, insya-Allah kita akan selamat ya. Nah, ingat banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Sambung lagi ayat yang ke-43. Kadang-kadang rugi juga masa duk mencerahkan perkara yang tak pernah ditimbulkan oleh orang. Tapi tak ada arah lah, bila orang timbul, kita kena cerahkanlah supaya pendengar kita ni boleh faham dengan apa yang berlaku. Tak tahulah, tapi sebab kita ni, amba ni ustaz tak pakai semua tafsir, orang kurang percaya berkali. Kena pakai semua tafsir bako tu, berkali baru orang pakai percaya dah. Kita tegur sikit, kita betul sikit, orang pakai gelar kita, kata go to go ni kita. Tapi tuan-tuan, bagi hamba pedoman ni hidup mudah saja. Nabi sebut bahawa aku tinggalkan agama ini di atas hujah yang putih bersih. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kamu di atas hujah yang murni. Boleh buka tengok. Allah Taala permudahkan kepada para alim ulama kita menghimpunkan hadis-hadis Nabi. Laulahillah Imamul Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmizi, Musnad Imam Ahmad dan sebagainya. Kemudian nak fahamkan hadis itu, ulama-ulama kita syarahkan pula hadis ni. Hadis ni maksud dia lagu ni. Dah kita orang ajam tak reti kan? Ambil kita hadis ni lagu ni, hadis ni lagu ni. Ya tak tahannya tuan-tuan, berlaku ziyadat, berlaku penambahan. Bila syarah tu tambah. Kalau tambah royak pula tak apa. Pak kena pula hok megang ni tuan-tuan semua. Nyo pegang ngoti-ngoti. Tak dengar dah orang lain royak, nyo pegang hak tu saja. Hak itulah yang menjadi huru-hara. Kita sepatutnya kita kena belajar. Kita ambil hak ni hak tok guru kita dak. Hak ni hak Nabi ajar. Tengok hak tok guru kita royak serupa ke dak dengan hak Nabi ajar. Nak tengok Nabi aja, tengok pada hadis-hadis Nabi, tengok pada ayat Quran. Belaga dua tugas, betul hak ni weh, Tok Guru hamba ni ada sedikit silap. Jadi kita tinggal hak Tok Guru kita ni, kita ambil lah hak ni. Jangan mencerca Tok Guru, mencaci Tok Guru, tak bagus. Tapi tengok Tok Guru ni pun orang juga. Sebab syariat duduk di Nabi, bukan duduk di Tok Guru. Tok Guru yang jujur tidak mensyariatkan apa-apa tuan-tuan. Dia menyampaikan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab yang empat ni semua mereka diiktiraf oleh dunia sebab mereka mengambil dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang kita puja kadang-kadang tak tinggi-tinggi ni pun betul mereka mengambil dari Nabi. Tapi kita ambil daripada mereka-mereka ni semua. Tapi kita ni tuan-tuan menokok nambahkan benda yang ulama kita tidak kata. Ini yang menjadi masalah kepada kita semua. Saya dengar satu cerita lah kajian yang dibuat. Ini contohlah pengembangan ilmu kau tuan-tuan semua ya. Saya dengar satu cerita sejarah tunggu kubur di Kelantan. Kita di Kelantan ni kalau orang mati dulu tunggu kubur 7 hari ada, 3 hari ada. Bila berkaji-kaji yang bertanya Tok Guru pondok yang tua-tua lama-lama ya. Ama kata ayahanda, mari mana sejarah tunggu kubur di Kelantan. Dia kata ni hak dia kata. Dia kata orang yang pertama buat amalan baca Quran atas kubur di Kelantan ni ialah tak silap hamba, dia kata hambanya almarhum Tok Guru Haji Umar Banggu Kuling. Dia hanya sekadar bila ke bumi orang, dia baca Quran sekali habis atas kubur, kemudian balik. Baca sekali habis atas kubur, baliklah. Ramai-ramai ada tegak bagi Quran, baca sekali habis, dia balik. Berhenti setakat tu.
Mari orang terkemudian baca tak habis, dia kata pergi buat tunggu atas kubur, duk baca Quran atas kubur, duk buat atas kubur. Hak tunggu Haji Umar buat dulu betul. Hak kita nambah banyak ni masalah. Sebab itulah kita kalau serah lari sikit tuan-tuan, balik kepada Nabi. Duduk atas kubur sejenak tu ada dibuat oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, tetapi tunggu sampai 3 hari 7 hari ni tuan-tuan, itu bukan di antara amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak dibuat oleh para sahabat yang Nabi kita suruh ikut para sahabat dan juga oleh imam-imam yang besar dalam ajaran mereka. Tapi kita takut tambah sehingga kita lupa hak Nabi dan kita buat yang kita. Bila ada orang tegur kita mula gelarlah kepada orang dengan lakap-lakap, gelaran-gelaran yang tertentu. Itu bukan satu benda yang bagus dalam dunia ilmu. Orang tegur kita ni tuan-tuan, alhamdulillah. Walaupun siapa menegur kita, ni kita boleh kata, bakal hak tegur tu orang supaya dengar hamba, dia kata, hamba anggap gorayah teguran itu. Dalam dunia ni dia seorang saja alim. Banyak kitab karya karangan ulama-ulama yang rujukkan kepada orang untuk kita boleh balik ke pangkal jalan. Tapi tuan-tuan kena ingat, kadang-kadang syaitan menguasai keegoan diri kita menyebabkan kita tidak peduli kepada teguran dan juga segala komentar yang dibuat oleh orang terhadap apa yang telah kita ajarkan. Kita ajar kepada orang lain. Baik, kita sambung lagi tafsir kita ayat 43 ya. وقال الملك إني أرى في وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Dan pada suatu hari Raja Mesir berkata, sesungguhnya aku mimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan aku melihat 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Wahai ketua-ketua kaum yang hadir, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini, kalau kamu orang-orang yang pandai mentadbirkan mimpi. Jadi tuan-tuan dikasihi sekalian, Nabi Yusuf alaihi salam, ni perancangan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika tuan-tuan semua ditakdirkan Allah taala pula nak raja negeri Mesir bermimpi. Tengok perancangan Allah. Nabi Yusuf pandai takbir mimpi tapi duduk dalam penjara. Orang dari istana hak masuk dalam jail tu tuan-tuan semua telah pun tubik dan bekerja seperti biasa. Ditakdirkan Allah Ta'ala pula, raja sendiri pula bermimpi. Bila raja bermimpi, mestilah nak takbir kepada mimpi untuk menyelamatkan diri daripada keadaan itu. Maka tuan-tuan semua, raja ni Mesir bermimpi dan dia berasa pelik dengan mimpi dia. Bagaimana tafsiran dia? Maka dia pun tuan-tuan semua, apa dia buat? Dia kumpulkan segala tok-tok alim dia, tukar-tukar nujum dia, pembesar-pembesar negara dia. Dia pun ceritalah apa yang dia lihat tadi. Dan dia tanyalah puak-puak ni, apakah takbir dia? Apa yang dia lihat? Dia kata, ra'aitu fi manami. Aku tengok dalam tidurku, dia kata, satu mimpi yang cukup dahsyat. Iaitu ada 7 ekor lembu yang gemuk, dia kata, baqaratin siman. 7 ekor lembu yang gemuk, dia kata, kharajna min nahrin yabis. Dia keluar daripada sungai yang kering. 7 ekor lembu yang gemuk ni keluar dari sungai yang kering. Ada 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Akalat hunna, mereka dimakan oleh 7 baqaratin ijafin hazilat. Dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus yang tidak berdaya. Dan pula ada 7 tangkai, aku melihat ada 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering kontang. Aku tengok pula yang kedua, ada 7 tangkai kering, ada 7 tangkai yang subur hijau. Di sana pula ada 7 tangkai yang kering kontang. Masya Allah. Duk bulu dua tu. Faltawat alaiha. Ni hak hijau. Hak ni pula hak koko, hak kiri kotak, duduk mamu hak hijau ni tadi. Duduk soal agak duduk belik kepada hak hijau tu tadi. Maka dikata apa?
Dia kata, ya ayyuhal mala'u, wahai semua pembesar duduk depan aku belakang ni, aftuni fi ru'yaya. Dia kata aftuni, fatwakan kepada aku, takbirkan kepada aku ini akan mimpiku ini. Royak cerita kepada aku gapo dia mimpi ni. Apa takbir mimpi ini? Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun, sekiranya kamu pandai mentadbirkan mimpi. Dia ayat pada semua tuan-tuan alim dia, pembesar-pembesar dia, ceritakan kepada aku akan mimpi ini. Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Mereka berkata, wahai tuanku, dia kata, itu hanya mainan tidur semata-mata. Adghasu ahlam, itu hanya mimpi, mainan tidur semata-mata. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, dan kami sebenarnya dengan ilmu takbir mimpi ini bukanlah kami orang yang mengetahuinya. Kami ini bukan ahli lah tuanku, hak ni kami tak reti nak tafsir. Sehingga ada ulama kata dia berkumpul puak dia 3-4 hari, puak-puak tu kan hujung mimpi ni. Kupu jawab apa tu tak tubik. Akhir-akhir tubik gapo? Qalu adghasu ahlam. Dia berkata, wahai tuanku, itu hanya mainan tidur tuanku semata-mata. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, dan kami bukanlah orang-orang yang mengetahui mimpi-mimpi yang sedemikian itu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi semua, nak sebutkan di sini bahawasanya ini di antara asbab kenapa Nabi Yusuf dibawa keluar daripada penjara, yang Allah Ta'ala telah susun aturkan perancangannya. Jadi Tuhan ni tuan-tuan, dia pandai, dia bijak, dia gagah, dia perkasa, dia boleh mengatur segala-galanya. Maka kita boleh melihat bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam daripada penjara negeri Mesir akhirnya menjadi menteri keuangan bagi negeri Mesir. Ini semua peraturan-aturan yang sudah pun ditentukan oleh Allah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita akan kongsi pada esok hari satu kata-kata ulama. Dia kata, wa aqdarullahi mubattanatan birrahmat. Ketentuan Allah Ta'ala itu tersirat padanya sejuta satu rahmat. Kita lihat esok nanti insya-Allah apakah dia takbiran mimpi itu seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-45 46 daripada surah Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.